Pertamanya saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Menteri dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri untuk menjawab. Diperuntukkan masa 45 minit, Yang Berhormat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan titah diraja dan menyentuh isu-isu di bawah tanggungjawab MITI. Antara perkara-perkara yang telah dibangkitkan adalah mengenai isu-isu perdagangan dan pelaburan, perjanjian perdagangan bebas serta kerjasama ekonomi Asia Pasifik, status terkini dasar industri forward dan pembangunan sektor aeroangkasa. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Pontian dan Yang Berhormat Subang membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan prestasi perdagangan negara. Dalam tempoh 5 tahun terkini 2015-2019, jumlah perdagangan mencatatkan peningkatan sebanyak 4.6% kepada 1.835 triliun ringgit pada tahun 2019 berbanding 1.463 triliun ringgit pada tahun 2015. Jumlah ekspor bagi tempoh yang sama melonjak lebih pantas dengan mencatat peningkatan sebanyak 4.9% kepada 936.38 bilion ringgit pada tahun 2019 berbanding 777.36 bilion ringgit pada tahun 2015. Sektor utama yang menyumbang kepada kenaikan ini adalah barangan elektrik dan elektronik, kimia dan bahan kimia, keluaran petroleum, barangan optik dan saintifik dan barangan besi dan keluli. Manakala import mencatatkan pertumbuhan yang lebih perlahan iaitu 4.4% bagi tempoh yang dirujuk dengan nilai 849.07 bilion ringgit pada tahun 2019 berbanding 685.78 bilion ringgit pada tahun 2015. Import barangan pengantara atau dengan izin intermediate goods merekodkan peningkatan tertinggi diikuti barangan penggunaan dan barangan modal. Lebihan dagangan pada tahun 2019 mencatat nilai 137.31 bilion ringgit iaitu 1.5 kali lebih tinggi berbanding yang dicatat pada tahun 2015 dengan nilai 91.58 bilion ringgit. Tuan Yang di-Pertua, penularan pandemik COVID-19 telah menjejaskan rantaian bekalan global. Ekoran daripada itu, jumlah perdagangan Malaysia turut terjejas bagi tempoh Januari hingga Jun 2020 dengan mencatatkan pengurangan sebanyak 7% kepada 833.36 bilion ringgit berbanding tempoh yang sama tahun 2019. Ekspor menyusut 6.8% kepada 448.99 bilion ringgit dan import berkurang 7.2% kepada 384.38 bilion ringgit. Lebihan dagangan pula bernilai 64.61 bilion ringgit iaitu menurun 4.1% berbanding tempoh yang sama tahun 2019. Prestasi perdagangan yang sama turut dialami oleh negara-negara di rantau ini seperti Singapura yang telah mencatatkan pengurangan perdagangan sebanyak 10%, Indonesia sebanyak 9.9% dan Thailand sebanyak 9.8%. Penurunan ekspor berlaku dalam hampir semua sektor utama, khususnya barangan elektrik dan elektronik, petroleum mentah, gas asli secair, barangan perkilangan logam dan kimia dan bahan kimia. Punca utama penurunan ekspor adalah disebabkan oleh sekatan operasi yang dikenakan semasa penguatkuasaan PKP di mana hanya sektor pembuatan esensial dan kritikal yang dibenarkan untuk beroperasi. Walau bagaimanapun terdapat peluang-peluang perniagaan bagi sektor-sektor tertentu. Contohnya sektor keluaran getah. Ekspor sarung tangan getah melonjak sebanyak 40.3% bagi tempoh tersebut disokong oleh permintaan tinggi di pasaran global berikutan pandemik COVID-19.
Selain itu, peningkatan ekspor turut dilihat bagi produk peralatan perubatan seperti kit pemeriksaan pembasmi kuman ataupun disinfectants dan barangan persediaan pembasuh kulit atau dengan izin preparations for washing skin. Tuan Yang di-Pertua, bagi memperkukuh dan meningkatkan jumlah ekspor negara, MITI melalui Matrid telah mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, membantu syarikat mengurangkan beban keuangan dalam menjalankan promosi ekspor dengan memperkukuhkan Market Development Grant atau MDG. Seiring dengan peningkatan penggunaan platform digital ekoran pandemik COVID-19, Matrid telah memperluaskan skop MDG untuk menampung kos penyertaan syarikat Malaysia di dalam pameran perdagangan antarabangsa secara maya di dalam dan di luar negara. Di samping itu, MDG juga menampung sehingga 30% kos logistik termasuk pengangkutan dan pergudangan bagi penghantaran produk ke luar negara. Bagi tempoh 1 Januari sehingga 31 Julai 2020, sebanyak 1,427 permohonan daripada 962 syarikat telah diproses dengan geran sebanyak 14.56 juta ringgit telah disalurkan. Kedua, memperkasa pengekspor dengan menyediakan pelbagai risikan pasaran yang boleh diakses secara atas talian menerusi aplikasi My Export. Dari 1 Januari sehingga 31 Julai 2020, Matrid telah menyebarkan 541 laporan pasaran dan 105 laporan kajian produk yang disediakan oleh 46 pejabat Matrid di seluruh dunia. Maklumat ini merangkumi perkembangan ekonomi dan pasaran semasa, peluang ekspor, piawaian serta dasar dan peraturan perdagangan luar negara. Ketiga, melalui aplikasi My Export juga, Matrid telah menyebarkan 1,827 trade leads iaitu pertanyaan perdagangan yang diterima daripada syarikat asing yang berminat untuk mendapatkan produk dan perkhidmatan dari Malaysia. Antara produk yang sering mendapat pertanyaan termasuklah produk pharmaceutical, makanan dan minuman, bahan kimia, otomotif, perabot serta elektrik dan elektronik. Keempat, melalui program e-Bits Match yang dijalankan menerusi platform digital, Matrid turut melaksanakan padanan perniagaan antara pengimport luar negara dan pengeksport Malaysia. Dari 1 Januari sehingga 31 Julai 2020, sebanyak 576 padanan perniagaan telah diadakan di mana 395 pembeli asing telah dipadankan dengan 538 syarikat Malaysia menghasilkan potensi jualan berjumlah 461.35 juta ringgit. YB Menteri, Puan Tian. Saya yang bertanya mengenai ekspor dan import ini dan telah disebut bahawa 6.8% ekspor menurun, 7.3% import menurun antara Januari dan Jun 2020. Tetapi YB Menteri menyebut tentang kenaikan ekspor sarung tangan dibuat daripada getah. Yang saya ingin tanyakan, adakah getah itu getah asli atau getah tiruan? Kalau getah tiruan, dia tidak membantu pekebun-pekebun kecil getah di negara Malaysia kerana getah tiruan dibuat daripada bahan petroleum. Tetapi kalau dia boleh meningkatkan ekspor getah asli akibat daripada kenaikan ekspor sarung tangan getah, ia akan menguntungkan pekebun-pekebun kecil getah kita. Dan tadi YB Menteri menyebut mengenai pertanyaan-pertanyaan oleh Matrid. Saya tidak nampak senarai pertanyaan mengenai minyak sawit. Adakah di luar sana kurang pertanyaan mengenai minyak sawit? Jadi dua perkara itu. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya pun izin menjawab persoalan ini di akhir jawapan ini supaya kita dapat fokus kepada jawapan yang dibangkitkan ketika perbahasan. Yang kelima, selaras dengan peningkatan aktiviti e-dagang, Matrid menggalakkan syarikat menggunakan platform digital bagi tujuan ekspor melalui program e-trade. Program ini bertujuan untuk membantu syarikat pengekspor mempromosi produk dan perkhidmatan ke pasaran global menerusi penyenaraian di 20 platform e-dagang antarabangsa terpilih. Bagi tempoh 1 Januari sehingga 31 Julai 2020, sebanyak 774 permohonan dari syarikat tempatan untuk menyertai program e-trade telah diluluskan oleh Matrid.
Antara sektor-sektor yang diluluskan adalah makanan dan minuman yang diproses, farmaceutical dan kelengkapan dandanan diri serta barangan gaya hidup. Dan yang keenam, pemerkasaan pengeksport juga turut dipergiatkan menerusi aktiviti latihan pengeksport dengan menggunakan kaedah webinar dari 1 Januari sehingga 31 Julai 2020. Sebanyak 110 webinar telah dianjurkan dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk ADB, Islamic Center for Development of Trade ataupun ICDT, The Star, eBay dan McKinsey & Company dengan topik yang dibincangkan termasuk perkembangan market updates, strategi promosi perdagangan, rantaian bekalan dan juga impak COVID-19 terhadap kelangsungan perniagaan. Dalam menyokong agenda penggantian import, Matrade melalui Global Sourcing Program giat mendorong syarikat perusahaan kecil dan sederhana tempatan untuk membekalkan komponen kepada syarikat pengeluar di Malaysia termasuk syarikat multinasional yang mengeluarkan produk untuk pasaran antarabangsa. Tuan Yang di-Pertua, sebagai salah satu usaha kerajaan untuk memperkasakan agenda ekonomi Bumiputera, Matrade terus memberikan tumpuan kepada program-program promosi dan pembangunan pengeksport yang bertujuan memberi pendedahan, bantuan dan khidmat nasihat kepada syarikat Bumiputera. Program khusus yang dibangunkan adalah Program Pembangunan Pengeksport Bumiputera BEDP. Fokus program BEDP adalah untuk membantu pengeksport Bumiputera menerokai pasaran luar negara termasuk mengeluarkan produk-produk halal yang berkualiti melalui penyertaan dalam aktiviti promosi ekspor sepanjang tempoh program. Sejak BEDP diperkenalkan pada tahun 2004, sebanyak 192 syarikat Bumiputera telah menerima manfaat daripada program ini dengan hasil jualan sebanyak 1.1 bilion ringgit. Syarikat Bumiputera yang berjaya menyertai program ini akan diberi bimbingan dan khidmat nasihat merangkumi perkara-perkara berkaitan peningkatan ekspor. Penyertaan mereka dalam aktiviti promosi ekspor turut dibiayai meliputi kos yuran penyertaan, tiket kapal terbang dan penginapan sepanjang aktiviti berlangsung. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Pontian juga telah bertanya berapakah jumlah pekerjaan baru dalam bidang pembuatan dan perdagangan untuk tempoh 2017 hingga 2020 dan usaha pihak kementerian untuk memastikan jumlah itu bertambah. Berdasarkan projek-projek yang telah diluluskan daripada tahun 2015 sehingga tahun 2019, sebanyak 2,794 projek telah dilaksanakan melibatkan nilai pelaburan sebanyak 208.5 bilion ringgit. Projek-projek ini telah menjana sebanyak 214,969 jumlah pekerjaan yang terdiri daripada 160,478 mewakili 75% pekerja tempatan dan 54,491 atau 25% pekerja asing. Daripada jumlah keseluruhan ini, sebanyak 22,022 atau 10.2% pekerjaan dikategorikan sebagai berpendapatan tinggi iaitu gaji bulanan sekurang-kurangnya RM5,000. Seiring dengan komitmen kerajaan dalam memastikan projek-projek pelaburan terus menjana peluang pekerjaan yang berkualiti tinggi, terutamanya kepada rakyat tempatan, MITI melalui MIDA telah melaksanakan beberapa inisiatif, antaranya mengenakan syarat jumlah guna tenaga sepenuh masa sekurang-kurangnya 80% rakyat Malaysia untuk kelulusan lesen pengilang dan pemberian insentif. Syarat guna tenaga ini turut meliputi nisbah kaki tangan pengurusan, teknikal dan penyeliaan sebanyak 25%. Sementara bagi projek-projek berimpak tinggi, syarikat turut dikenakan syarat untuk melaksanakan latihan industri, internship dengan universiti tempatan serta keperluan untuk menyediakan latihan atau menetapkan jumlah pekerjaan berpendapatan tinggi kepada rakyat tempatan. Seterusnya, beberapa inisiatif bagi menggalakkan pembangunan bakat tempatan turut dilaksanakan oleh MIDA seperti MIDA Apprenticeship Program, kolaborasi bersama Persatuan Pengilang Malaysia dan Kementerian Pendidikan serta kolaborasi atau perkongsian pintar dengan pihak-pihak berkepentingan. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Wang Semaju telah bertanya tentang manfaat
yang diperolehi oleh Malaysia akibat penempatan semula kilang-kilang dari China ke negara lain serta usaha yang diambil untuk menarik FDI baru. Di sebalik risiko dan ketidakpastian ekonomi global yang kian meningkat ekoran pelanjutan ketegangan perdagangan antara Amerika Syarikat dan China, Malaysia sememangnya mempunyai kelebihan bagi menempatkan semula kilang-kilang dari China ke Malaysia. Sehingga 31 Mei 2020, MIDA telah memberikan khidmat fasilitasi kepada 86 syarikat asing dan tempatan yang beroperasi di China dan berminat untuk menempatkan semula aktiviti syarikat di Malaysia. Daripada jumlah ini, MIDA telah berjaya menarik sejumlah 32 projek dengan pelaburan bernilai 17.5 bilion ringgit, di mana 28 projek yang bernilai 8.36 bilion ringgit telah diluluskan dan 4 projek yang bernilai 9.14 bilion ringgit sedang dalam proses penilaian. Di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau penjana yang telah diumumkan pada 5 Jun 2020 bagi merangsang ekonomi negara pasca penularan wabak COVID-19, insentif cukai baru telah diperkenalkan bagi menarik pelaburan asing baru ke Malaysia dan juga syarikat sedia ada untuk menempatkan semula perniagaan dan aktiviti penghilangan dari negara luar seperti berikut. Pertama, pengecualian cukai 100% selama 10 tahun untuk pelaburan baru dalam sektor penghilangan dengan pelaburan harta tetap antara 300 hingga 500 juta ringgit. Kedua, pengecualian cukai 100% selama 15 tahun untuk pelaburan baru dalam sektor penghilangan dengan pelaburan harta tetap melebihi 500 juta ringgit. Dan yang ketiga, allowance cukai pelaburan sebanyak 100% selama 5 tahun bagi syarikat wujud di Malaysia yang memindahkan fasiliti penghilangan luar negara ke Malaysia dengan pelaburan harta tetap melebihi 300 juta ringgit. Tuan Yang di-Pertua, di sebalik cabaran ekonomi dunia yang tidak menentu, Malaysia masih berada di kedudukan yang baik mengatasi negara-negara jiran daripada segi prestasi daya saing. Berdasarkan laporan Doing Business 2020 yang diterbitkan oleh Bank Dunia, Malaysia berada di tangga ke-12 di antara 190 ekonomi. Kedudukan ini adalah lebih baik berbanding laporan tahun 2019, di mana Malaysia berada pada kedudukan ke-15. Prestasi Malaysia pada 2020 mendahului negara-negara maju seperti Jerman, Kanada, Jepun, Perancis dan Switzerland. Manakala berdasarkan Global Competitiveness Report 2019 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum Malaysia, Malaysia berada di kedudukan ke-27 di antara 141 ekonomi. Kedudukan Malaysia mengatasi kebanyakan negara-negara jiran seperti Thailand, Indonesia, Filipina dan Vietnam. Di kala dunia mendepani impak COVID-19, Malaysia kekal mengamalkan dasar ekonomi yang terbuka dan mesra perniagaan bagi terus menarik minat syarikat-syarikat untuk melabur di dalam negara. Sehingga Jun 2020, MIDA sedang menilai 725 projek perkilangan dan perkhidmatan dengan anggaran jumlah pelaburan sebanyak 36.7 bilion ringgit. Daripada jumlah keseluruhan ini, sebanyak 19.2 bilion ringgit atau 52.3% merupakan pelaburan langsung domestik dan 17.5 bilion ringgit adalah pelaburan langsung asing. Selain daripada itu, sebanyak 141 projek atau investment leads dengan nilai pelaburan 72.6 bilion ringgit yang berpotensi untuk melabur di Malaysia telah dikenal pasti. Tuan Yang di-Pertua, bagi memastikan tahap keyakinan pelabur asing dan domestik kekal tinggi untuk terus menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan pasca COVID-19, kerajaan sentiasa mengkaji hala tuju dan strategi pelaburan serta mengenal pasti usaha-usaha untuk meningkatkan daya saing negara. Seiring dengan komitmen ini, MITI melaksanakan beberapa inisiatif yang digariskan di bawah penjana, termasuk pertama meluluskan lesen penghilang dalam tempoh 2 hari bekerja bagi industri yang tidak sensitif. Kedua, menambah baik dana strategik pelaburan tempatan atau dengan izin DISF
bagi terus memacu peralihan syarikat tempatan ke rantaian nilai yang lebih tinggi, termasuk menggalakkan syarikat-syarikat dalam menjalankan R&D dan menyediakan latihan untuk meningkatkan kemahiran pekerja tempatan. Ketiga, menubuhkan Project Acceleration and Coordination Unit atau PACU bagi membantu dan mempercepatkan pelaksanaan projek-projek pelaburan yang telah diluluskan di peringkat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Tuan Yang Yang di-Pertua, Berhormat, sama ada ingin memberi laluan kepada Yang Berhormat Jalun. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya ingin tanya pada Menteri, kajian-kajian yang telah disebut tadi, ada juga beberapa daripada kajian itu yang membuat penilaian competitiveness pada tahun 2019. Ya. Jadi saya kira dengan berlakunya pandemik COVID-19 ini, mungkin ada faktor-faktor baru yang perlu dipertimbangkan supaya tahap daya saing Malaysia itu boleh dibandingkan dengan lebih tepat lagi. Jadi saya ingin bertanya, adakah Yang Berhormat Menteri membuat perbandingan dengan insentif-insentif yang ditawarkan oleh negara-negara lain, khususnya di rantau ini. Yang keduanya, saya mendengar tadi Yang Berhormat Menteri menyatakan bahawa pihak MIDA telah ataupun sedang mempertimbangkan kelulusan beberapa pelaburan-pelaburan besar, khususnya pelaburan asing. Biasanya permohonan ini mengambil masa, mungkin permohonan itu telah dibuat tahun lepas. Jadi adakah pelabur-pelabur ini masih lagi berminat untuk terus melabur di negara kita ini memandangkan masalah daripada pandemik COVID-19? Yang ketiganya, dengan ketidaktentuan politik yang sedang berlaku di dalam negara kita ini, apa bentuk pemasaran ataupun promosi yang dilakukan oleh pihak kementerian untuk meyakinkan pelabur-pelabur tempatan dan juga asing bahawa negara kita ini masih mempunyai dasar mesra pelabur yang boleh menjamin keuntungan bagi mereka. terima kasih Yang Berhormat Jelun. Secara ringkas, saya ingin respon sedikit. Saya bersetuju cabaran semasa ini menuntut kita untuk melihat semula dan recalibrate dasar-dasar yang sedia ada bagi memenuhi permintaan pasaran di peringkat global. Sebab itu komitmen dan tekad MITI adalah untuk memastikan perkara ini dapat ditangani dengan bijaksana, dan ini saya akan kemukakan penjelasan di akhir jawapan saya sebentar lagi. Yang kedua, syarikat-syarikat yang telah pun dikenal pasti pada tahun lalu masih lagi menunjukkan minat untuk terus mengekalkan Malaysia sebagai destinasi pelaburan mereka. Walaupun Yang Berhormat Jelun berpandangan mungkin wujud ketidakstabilan politik di negara ini, tetapi saya memberi jaminan semenjak bulan Februari yang lalu keadaan politik lebih stabil, dan ini dapat dilihat apabila World Bank dan juga IMF serta S&P Standard and Poor baru-baru ini, lebih kurang 2 minggu yang lepas, telah mengemukakan laporan yang terkini bahawa hasil daripada komitmen kerajaan hari ini mengemukakan beberapa pakej rangsangan ekonomi, sama ada prihatin dan penjana, dan juga usaha-usaha yang sedang dijalankan untuk memulihkan ekonomi. Malaysia akan muncul antara negara yang terawal bagi mencatatkan prestasi pertumbuhan yang agak positif di antara 6.3% hingga 7.5%. Ini bagi saya walaupun satu unjuran, tetapi menzahirkan keyakinan pelabur-pelabur asing dan domestik untuk mengekalkan Malaysia sebagai destinasi pelaburan mereka. Berhormat boleh saya tanya berkenaan dengan usaha-usaha yang telah pun Yang Berhormat merujuk kepada tadi dan beberapa laporan yang telah pun dikemukakan di mana Yang Berhormat berkata bahawa we are on the right track dengan izin Tuan Speaker.
Saya ingin bertanya kepada Gombak berkenaan usaha-usaha untuk menjatuhkan kerajaan-kerajaan negeri seperti mana lihat ada di Sabah, juga ada kabar angin yang akan berlaku di negeri-negeri lain, Pulau Pinang juga. Adakah usaha-usaha tersebut akan menjejaskan keadaan ekonomi negara dan juga mempunyai efek yang buruk terhadap pelaburan-pelaburan asing dalam masa in the long term, dengan izin Tuan Speaker. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gelugur. Seperti yang saya nyatakan tadi, walau apa pun berlaku, statistik dan data ekonomi masih lagi menunjukkan bahawa pelabur-pelabur asing yakin bahawa destinasi pelaburan yang terbaik adalah Malaysia, dan ini telah pun diunjurkan oleh badan-badan antarabangsa. Yang Berhormat Tuan Yang Pertua, saya ingin meneruskan tentang usaha komitmen kerajaan dalam meningkatkan daya saing. Yang Berhormat Bagan ingin mencela. Ya. Saya merujuk kepada kenyataan Yang Berhormat Menteri tadi bahawa Malaysia telah mendapat pengiktirafan daripada syarikat penarafan kredit antarabangsa Standard & Poor, juga daripada Fitch dan juga daripada agensi-agensi tersebut. Adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawa outlook Malaysia telah pun diturunkan, iaitu daripada stable, status stable kepada negatif. Sesungguhnya pun dinyatakan bahawa ada pengiktirafan. Tapi buat kali pertama, outlook ratings ataupun penarafan kredit antarabangsa Malaysia telah pun diturunkan daripada kukuh stable kepada negatif. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Saya yakin Yang Berhormat juga sedia maklum bahawa senario ini berlaku di seluruh dunia, bukan sahaja berlaku di Malaysia. Namun rating agensi juga yakin bahawa usaha-usaha yang sedang dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Kerajaan pada hari ini dapat menjamin satu suasana yang lebih stabil untuk masa hadapan. Sebab itulah SMP sendiri dan juga beberapa badan agensi yang lain telah mengeluarkan unjuran yang lebih optimistik dan lebih positif bagi tahun 2021. Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan unjuran yang agak soft ataupun agak perlahan bagi tahun 2020, dan ini dapat kita fahami memandangkan pandemik COVID-19 bukan sahaja menjejaskan kesihatan rakyat tetapi juga memberikan kesan yang parah kepada ekonomi negara. Sebab itu saya sering menegaskan bahawa naratif pada hari ini is not about fear. Kita harus meletakkan keyakinan pelabur-pelabur domestik dan juga antarabangsa supaya dapat segera mencerdaskan ekonomi dan aktiviti ekonomi dalam negara ini. Dan inilah yang sedang diusahakan, termasuk memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi prihatin dan penjana sekurang-kurangnya dapat membantu aktiviti ekonomi dicerdaskan dalam masa yang terdekat. Tuan Yang Pertua, dalam usaha kerajaan untuk meningkatkan daya saing negara, kerajaan pada 21 Julai 2020 telah mewujudkan inisiatif Malaysia Mudah atau My Mudah yang bermatlamat membantu syarikat daripada dibebani peraturan tidak wajar dan kerenah birokrasi sekaligus mengurangkan kos perniagaan. Selain daripada itu, pada 25 Jun 2020, kerajaan juga telah bersetuju dengan syur MPC ataupun Perbadanan Produktiviti Malaysia melalui mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah supaya semua kementerian dan agensi yang bertanggungjawab mengeluarkan permit dan lesen menerbitkan garis panduan permohonan lesen yang akan dipaparkan secara dalam talian untuk makluman umum. Ini bertujuan mewujudkan mekanisme yang lebih telus dalam proses pengurusan permit dan lesen, meningkatkan integriti dan mengelak berlakunya amalan rasuah. Kerajaan juga telah mengaktifkan semula pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah untuk memudahkan proses menjalankan perniagaan dengan mempromosi kecekapan dan pengawal seliaan, produktiviti dan tadbir urus yang baik di Malaysia sekaligus mengekalkan daya saing negara.
Tuan Yang di-Pertua, dalam rangka hala tuju jangka masa panjang, MITI juga sedang giat membangunkan pelan induk perindustrian baru ataupun New Industrial Master Plan yang melibatkan perancangan strategi dan pelan tindakan yang khusus termasuk dalam meningkatkan pelaburan dan daya saing negara bagi tempoh 2021-2030. Selain ini, semenjak April 2020, MITI bersama Kementerian Keuangan dan EPU merangka pelan pemulihan ekonomi bagi jangka pendek, sederhana dan panjang untuk memperkukuhkan pertumbuhan KDNK melalui pewujudan peluang pekerjaan untuk rakyat serta meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor ekonomi negara. Tuan Yang di-Pertua, sebagai sebuah negara kecil yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, penglibatan Malaysia dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ataupun FTA telah berjaya memperkukuh ekspor Malaysia dan pada masa yang sama meningkatkan keupayaan syarikat-syarikat tempatan. Pada tahun 2019, sejumlah 66.7% daripada jumlah keseluruhan perdagangan Malaysia adalah dengan rakan-rakan dagang FTA melalui 7 perjanjian perdagangan bebas 2 hala ataupun bilateral dan 7 perjanjian di peringkat serantau. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Bangi dan Yang Berhormat Subang telah membangkitkan tentang status perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik atau dengan izin CPTPP yang telah ditandatangani oleh Malaysia dan 10 negara lain pada 8 Mac 2018. Sehingga kini CPTPP telah berkuat kuasa mulai 30 Disember 2018 bagi Australia, Jepun, Kanada, Mexico, New Zealand dan Singapura, dan Vietnam pula telah menguatkuasakan perjanjian ini mulai 14 Januari 2019. Manakala Malaysia dan 3 lagi negara anggota lain iaitu Brunei, Chile dan Peru masih belum meratifikasi perjanjian ini. Keputusan untuk meratifikasi perjanjian ini telah pun dipersetujui oleh Jemaah Menteri pada 5 September 2018 tanpa menetapkan sebarang tempoh untuk memuktamadkan proses domestik bagi meratifikasi perjanjian ini. Justru pada masa ini, Jabatan Peguam Negara serta kementerian-kementerian berkaitan masih giat menjalankan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh termasuk kerajaan-kerajaan negeri. Kita sedia maklum bahawa CPTPP adalah suatu perjanjian komprehensif yang merangkumi bidang-bidang seperti ISDS atau dengan izin Investors State Dispute Settlement, syarikat milikkan kerajaan State-Owned Enterprise dan perolehan kerajaan. Namun pada masa yang sama, CPTPP menawarkan pasaran untuk 495 juta penduduk dan 3 pasaran baru bagi Malaysia untuk mendapat layanan berkeutamaan ataupun preferred treatment iaitu Kanada, Mexico dan Peru. CPTPP juga menawarkan platform kerjasama dan pembangunan kapasiti serantau khususnya bagi menggalakkan penyertaan syarikat-syarikat daripada negara-negara membangun dalam rantaian bekalan serantau atau dengan izin regional supply chain. Justru kerajaan perlu memastikan sebarang keputusan berkaitan CPTPP perlulah mengimbangi keperluan dan kepentingan negara, industri tempatan dengan pelabur-pelabur asing. Yang Berhormat Bangi ada minta. Terima kasih Tuan Speaker. Saya nak tanya 2 soalan berkaitan dengan CPTPP. Soalan yang pertama ialah berapa lama Malaysia boleh menangguhkan keputusan kami untuk meratifikasikan CPTPP. Oleh kerana kalau kita menangguhkan indefinitely dengan izin, ada kemungkinan yang besar bahawa rules of the game yang akan ditulis dan dimuktamadkan dalam CPTPP, negara yang telah meratifikasinya akan mengecualikan pendapat negara Malaysia. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu soalan yang penting dan yang perlu dijawabkan. Soalan yang kedua ialah semasa yang Berhormat Gombak menjadi Menteri Hal Ehwal Ekonomi, kalau tak silap, memang yang Berhormat menunjukkan
mungkin boleh dikatakan perasaan yang tidak menyokong CPTPP. Jadi sekarang dah tukar kementerian, ada sedikit macam perubahan dari segi pandangan. Mungkin Yang Berhormat Jeli pun ada di sini. Yang Berhormat Jeli sebelum ni adalah Menteri di MITI. Pada masa itu memang memperjuangkan CPTPP. Tetapi sekarang saya pun tak tahu sama ada beliau ada pendirian yang sama. Jadi apabila kita ada menteri yang apabila mereka tukar kementerian, ada pendapat yang lain, dan ini menyebabkan dasar juga akan kemungkinan menyebabkan dasar kerajaan pun tukar apabila menteri tukar ke kementerian yang berlainan. Jadi saya harap Yang Berhormat Gombak boleh memberi penjelasan. Menteri, kalau boleh, dia poin yang samalah lebih kurang, ya, Tuan Speaker. Silakan. Terima kasih. Menteri, tentang isu yang dibangkitkan oleh YB Bangi tadi itu, setahu saya kita ada 2 tahun untuk ratifikasi. Apakah status lepas 2 tahun? Adakah dia limitnya 5 tahun, 7 tahun, berapa? Kalau boleh bagi satu jawapan yang teknokratik lah, ya. Nombor 2, saya juga faham daripada apa yang dikatakan oleh Bangi. Cara menteri jawab tadi tu kata ni baguslah, kena sign lah, kena buat semua ni, ya. Jadi I want to hear, kalau boleh, pendirian kerajaan baru ni, apakah nak sign ke tak nak sign, nak ratify or not ratify? Beri jawapan yang jelas, sebab kita bolehlah buat projection ekonomi kita. Adakah trade akan increase atau tidak? Kalau bagi jawapan yang middle, tepi-tepi, tak ada clear indication, susahlah kita semua nak buat kerja. Okey, terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat boleh Bangi. saya tukar tambah sikit sekali harung jawab nanti pasal isu sama lebih kurang. Terima kasih Tuan Ibu Ketua. Bani saya, semua pembangkang menteri jawab, kenapa soalan saya menteri tak jawab? Tolong jawab secara bertulis lah. Saya ingin tanya tadi mengenai CPTPP. Jadi seperti mana yang kita semua sedia maklum dengan berlakunya pandemik COVID-19 ini. Adakah apa-apa perubahan memandangkan ada norma-norma baru, ya, yang tentunya memberi kesan yang besar kepada cara kita berdagang di antara negara-negara asing. Jadi dalam rundingan yang telah berjalan sekian lama, adakah ada perkara-perkara atau faktor-faktor baru yang telah dibawa ke meja rundingan yang akan mengubah CPTPP tersebut? Itu yang pertama. Yang keduanya, seingat saya ada 17 undang-undang di peringkat negeri yang perlu dipindah sekiranya negara bersetuju untuk menandatangani perjanjian tersebut. Setakat mana negeri-negeri ini telah memberi persetujuan untuk memindah undang-undang di peringkat negeri. Yang ketiganya, mungkin Yang Berhormat Menteri akan menyentuh perkara ini, tapi saya cuma nak tanya apa perkembangan mengenai RCEP ataupun Regional Comprehensive Economic Partnership berkait dengan TPCPP ini juga. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangi, Subang dan juga Jelun. Saya ingin rujuk semula kepada Yang Berhormat Pontian. Bukanlah hasrat saya untuk tidak menjawab Yang Berhormat Pontian, tetapi saya pohon daripada pegawai untuk mendapatkan statistik yang tepat. Supaya untuk berlaku adil kepada Yang Berhormat Pontian, saya perlu kemukakan statistik dan fakta yang tepat dalam jawapan saya. Pertama, soal sarung tangan yang diekspor adalah menggunakan getah asli dan ini dapat membantu pekebun-pekebun kecil kita. Berhubung soal minyak sawit yang dibangkitkan oleh Berhormat Pontian, pada Januari sehingga Jun 2020, jumlah ekspor minyak sawit dan keluaran pertanian berasaskan minyak sawit adalah bernilai 22.57 bilion ringgit, meningkat 6% berbanding tempoh yang sama bagi tahun 2019. Dan isu-isu lain yang berkaitan minyak sawit ini saya difahamkan akan dijawab oleh Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi dalam sesi penggulungan nanti. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Balik kepada Yang Berhormat Bangi dan juga Yang Berhormat Subang dan juga Jelun.
Saya dimaklumkan bahawa dalam proses rundingan CPTPP ini tidak ada tempoh yang ditetapkan oleh mana-mana negara dalam memuktamadkan proses domestik untuk meratifikasikan CPTPP ini. Berbeza dengan TPPA sebelum ini, di mana semua ahli perlu meratifikasikannya dalam tempoh 24 bulan. Sebab itu yang saya nyatakan tadi, mesyuarat Jemaah Menteri Kabinet yang berhormat Bangi juga adalah sebahagian daripada kerajaan sebelum ini, telah memutuskan untuk meratifikasikan perjanjian ini tanpa menetapkan sebarang tempoh tersebut. Yang keduanya tentang pendirian saya. Saya ingin menyatakan, ini bukan soal pendirian saya atau pandangan saya. Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, kita membuat keputusan secara kolektif di dalam Jemaah Menteri Kabinet tentang apakah hala tuju dan pendirian kerajaan dalam meratifikasikan CPTPP ini. Saya telah menjelaskan tadi, oleh kerana Jemaah Menteri Kabinet pada 5 September 2018 bersetuju untuk meratifikasikan perjanjian ini tanpa menetapkan sebarang tempoh, maka saya dan kementerian sedang berusaha untuk meneruskan engagement dan libat urus dengan pemegang-pemegang taruh yang melibatkan juga kementerian-kementerian dan jabatan peguam negara sebelum kita kemukakan kepada kerajaan untuk mendapatkan mandat baru sama ada kita akan terus meratifikasi perjanjian ini atau sebaliknya. Tuan Yang Dipertua, saya ingin meneruskan tentang pertanyaan. Sama ada Yang Berhormat ingin memberi laluan. Yang Berhormat Bagan, dia tak berbahas tentang MITI dalam perbahasan. Ya, saya kena rujuk jawapan tadi seperti yang saya buat sebelum ini. Yang Berhormat Bagan dah wakilkan pada kawan-kawan daripada... Bukan, saya nak pertikaikan kerana Kabinet dulu tidak setuju ratifikasi dan kerana tidak mahu campur tangan daripada negara luar ke dalam urusan perdagangan dan perniagaan di Malaysia. So tidak betul yang Berhormat menyatakan bahawa kerajaan dulu setuju untuk ratifikasi. Itu tidak betul. Malah Yang Amat Berhormat daripada Langkawi menyatakan beliau tidak setuju dan direstui oleh Kabinet bahawa ia tidak diratifikasi. Saya harap boleh betulkan fakta ini kerana ini memang tidak benar. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Saya ingin menegaskan sekali lagi, Yang Berhormat Bagan sebagai ahli Jemaah Menteri Kabinet pada ketika itu, minit mesyuarat Kabinet mengesahkan bahawa Jemaah Menteri pada 5 September 2018 bersetuju untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Semak yang terkini, bukan 2018. Semak 2019 dan 2020. Kalau tidak benar, tolong rujuk kepada bekas Menteri MITI di mana beliau telah membawa perkara ini dan ia tidak disetujui. So janganlah putar belik dan nyatakan yang tak benar. Yang Berhormat Bagan, so, saya harap kita tak mahu berpolitik di sini. Kita tak mahu berpolitik di sini. Kita hanya nak cakap yang benar saja. Ia tidak dipersetujui. Kalau tidak, boleh tanya Yang Berhormat daripada Langkawi juga. Kalau benar Yang Berhormat Bagan berminat untuk menyertai perbincangan CPTPP, Yang Berhormat harus menimbulkan dalam perbahasan. Yang Berhormat tidak terlibat dalam perkara ini. Dia cakap yang benar tak benar, bukan yang tak timbul. Sebab itu saya, tapi bila Yang Berhormat jawab tak benar, saya kena betulkan. Itu saja. Saya memberi respon kepada kawan baik Yang Berhormat daripada Bangi yang membangkitkan soal CPTPP, dan saya telah merujuk kepada semua fakta dan dokumen yang sedia ada. You in Cabinet, you're not telling the truth. Come on, speak the truth. Yang Berhormat Bagan, that's not right. Why are you suggesting you are the only person who can speak the truth? Saya rasa Yang Berhormat Menteri telah memberi jawapan. Saya berada di sini berdasarkan fakta yang saya ada. Sila teruskan Yang Berhormat. Yang Berhormat Bagan boleh bangkitkan, oleh bantah dalam perbahasan ataupun dalam notis yang sepatutnya. Speaker, tadi Yang Berhormat Gombak telah menyebut nama saya. Saya nak jelaskan sebenarnya menteri saya. Berhormat, saya rasa Yang Berhormat Menteri tidak memberi laluan lagi. Saya pun boleh menjawab. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya teruskan dengan jawapan bagi Yang Berhormat Bangi Menteri, dan Menteri juga belum jawab Yang soalan Berhormat kita Subang. tentang Menteri, kalau boleh.
Ya, nampaknya YB Bagan dah cerita ada different version lah, ya, tentang isu ini. Bolehkah YB Menteri bagi undertaking kepada Dewan Yang Mulia ini untuk memberi historical fact, apakah position negara kita dalam isu perkara ini? Saya Boleh rasa tak? perkara itu telah pun dijawab. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua yang cukup arif mendengar dengan tekun jawapan saya berbanding dengan yang lain-lain ini. Yang Berhormat Bangi dan Yang Berhormat Subang juga telah membangkitkan mengenai perjanjian kerjasama komprehensif ekonomi serantau ataupun RCEP dan kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC. Saya juga akan menyentuh beberapa perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bangi, iaitu status perjanjian perdagangan bebas Malaysia Kesatuan Eropah, perjanjian perkongsian ekonomi antara Malaysia dengan Kesatuan Perdagangan Bebas Eropah dan dasar negara mengenai industri 4.0. Perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan 6 rakan-rakan dialognya yang dikenali sebagai RCEP yang turut dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelun sebentar tadi telah dilancarkan pada bulan November 2012 sewaktu sidang kemuncak ASEAN ke-21 di Kemboja dan rundingan telah bermula secara rasmi pada tahun 2013. Berdasarkan kenyataan bersama Menteri-Menteri Perdagangan dan Industri negara-negara peserta RCEP semasa mesyuarat maya intersesi RCEP ke-10 peringkat menteri pada 23 Jun yang lalu, para menteri telah sepakat dan bertekad untuk menandatangani perjanjian ini pada bulan November 2020. Hal ini selaras dengan kenyataan bersama para pemimpin negara-negara peserta RCEP yang telah dikeluarkan sewaktu sidang kemuncak RCEP ketiga pada bulan November tahun 2019. RCEP bakal menjadi suatu perjanjian perdagangan bebas serantau yang terbesar, meliputi hampir separuh penduduk dunia dan menyumbang kepada 1/3 jumlah KDNK global. Malaysia mengakui bahawa penyertaan India akan menyumbang kepada kemakmuran perdagangan serantau. Justru itu Malaysia berpendirian terbuka sekiranya India mengambil keputusan untuk kembali ke meja rundingan. Tuan Yang Di-Pertua, rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah ataupun MUFTA telah dimulakan pada tahun 2010 dan tertangguh sejak tahun 2012 berikutan kegagalan kedua-dua pihak untuk mencapai kesepakatan berkaitan beberapa isu sensitif seperti perolehan kerajaan, hak harta intelek dan penghapusan cukai ekspor. Pada tahun lalu, kerajaan telah memutuskan agar rundingan MUFTA hanya disambung semula jika kedua-dua pihak bersedia untuk merundingkan isu-isu sensitif tersebut, termasuk layanan lebih adil bagi ekspor sawit Malaysia ke pasaran Eropah. Namun demikian, EU tetap merupakan salah satu rakan dagang utama bagi Malaysia dengan nilai dagangan berjumlah 174.65 bilion ringgit pada tahun 2019. Dalam beberapa interaksi saya dengan pemimpin-pemimpin dari Kesatuan Eropah, Malaysia telah disaran untuk kembali merundingkan MUFTA. Untuk makluman ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, negara-negara pesaing serantau seperti Singapura dan Vietnam, seperti yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Bangi, telah pun menguatkuasakan perjanjian FTA dua hala dengan Kesatuan Eropah, manakala rundingan dua hala di antara Indonesia dan EU juga sedang berjalan. Pada masa ini, kerajaan sedang meneruskan libat urus dengan pemegang taruh sebelum membuat keputusan untuk meneruskan rundingan MUFTA. Kerajaan telah bersetuju dengan penubuhan jawatankuasa bersama bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan dua hala antara Malaysia dan the United Kingdom. Jawatankuasa bersama ini merupakan platform yang strategik, formal dan berstruktur dalam mempelopori dan mengukuhkan kerjasama perdagangan dan pelaburan dua hala antara kedua-dua buah negara dalam era pasca Brexit. Tuan Yang Di-Pertua, seterusnya saya ingin memaklumkan perkembangan terkini mengenai rundingan perjanjian perkongsian ekonomi antara Malaysia dengan Kesatuan Perdagangan Bebas Eropah atau Malaysia EFTA Economic Partnership Agreement ataupun MIPA. Rundingan yang bermula pada tahun 2014 dengan EFTA yang terdiri daripada Switzerland, Norway, Liechtenstein dan Iceland telah terhenti pada Mac 2017
berikutan tawaran akses pasaran minyak sawit yang dikemukakan oleh Switzerland tidak memuaskan. Setakat tempoh tersebut, 8 pusingan rundingan telah diadakan. Kedua-dua pihak telah bersetuju untuk menyambung kembali rundingan di mana pusingan ke-9 telah diadakan di Kuala Lumpur dari 25 hingga 28 Februari 2020, manakala Malaysia dan EFTA bersetuju untuk menyambung semula rundingan memandangkan terdapat minat yang tinggi dari komuniti perdagangan EFTA khususnya Norway dan Switzerland. Selain itu, kepentingan kolaborasi dalam bidang-bidang berkepentingan bersama serta kerjasama teknikal dan bina upaya dengan negara-negara EFTA akan memberi manfaat kepada komuniti perdagangan Malaysia. Pusingan rundingan seterusnya yang telah dijadual untuk diadakan pada bulan Jun 2020 tidak dapat diadakan ekoran pandemik COVID-19. Pada masa ini, kedua-dua pihak sedang memuktamadkan penetapan tarikh baru. Seperti ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, Malaysia telah berjaya mempengerusikan mesyuarat Menteri-Menteri APEC yang bertanggungjawab mengenai perdagangan atau MRT untuk pertama kalinya secara maya pada 25 Julai 2020. Walaupun mesyuarat ini berlangsung ketika ketegangan perdagangan dua hala di antara Amerika Syarikat dan China, APEC dengan diterajui oleh Malaysia telah berjaya mencapai konsensus dan mengeluarkan kenyataan bersama MRT buat kali kedua pada tahun ini. Kali pertama konsensus dicapai adalah pada 5 Mei 2020 di mana kenyataan MRT berkaitan COVID-19 berjaya dihasilkan. Strategi yang diambil oleh Malaysia dalam memastikan anggota ekonomi APEC mencapai kesepakatan termasuklah memulakan konsultasi awal dengan semua anggota ekonomi APEC terutamanya Amerika Syarikat dan China. Kaedah ini dilihat sangat efektif dan bagi menangani ekspektasi dan mengecilkan jurang perbezaan pandangan. Tuan Yang di-Pertua, MRT juga telah mengarahkan pegawai-pegawai kanan ekonomi APEC untuk meneruskan usaha merangka visi pasca 2020 APEC bagi menggantikan matlamat Bogor yang akan berakhir pada hujung tahun ini. Usaha-usaha bagi merangka visi jangka panjang APEC ini telah bermula sejak tahun 2017 dan mendapat sokongan padu anggota ekonomi APEC. Malah status kemajuan pencapaian keberhasilan penting ini adalah yang paling memberangsangkan berbanding dengan keberhasilan-keberhasilan lain yang telah ditetapkan bagi persidangan APEC 2020. Saya ingin menambahkan masa yang berhormat sehingga 12.45 kerana banyak intervention tadi. Selepas itu kalau belum tamat, saya rasa yang berhormat boleh memberi jawapan tertulis. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Dengan usaha gigih dan komitmen tinggi yang diberikan oleh semua anggota ekonomi APEC dalam memastikan draft visi pasca 2020 APEC dapat disiapkan mengikut jadual, Malaysia yakin bahawa para pemimpin ekonomi APEC dapat mencapai kesepakatan untuk melancarkan visi ini semasa mesyuarat pemimpin-pemimpin ekonomi APEC pada akhir tahun 2020. Akibat daripada penularan COVID-19, negara kita berhadapan dengan cabaran untuk menganjurkan persidangan APEC 2020 secara fizikal. Namun Malaysia tetap komited dan beroktizam untuk menjayakan APEC 2020 demi merealisasikan tema Optimizing Human Potential Towards a Resilient Future of Shared Prosperity. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 24 Julai 2020 telah bersetuju supaya Malaysia meneruskan APEC 2020 secara maya sepenuhnya sehingga akhir tahun 2020. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, bagi penganjuran APEC 2020, setakat ini sebanyak 20 juta telah dibelanjakan pada tahun 2019, manakala sebanyak 23 juta lagi telah dibelanjakan bagi tempoh Januari sehingga Julai 2020. Memandangkan APEC 2020 akan diteruskan secara maya sepenuhnya, jumlah peruntukan adalah dianggarkan sebanyak 50 juta ringgit. Pengurangan ini berikutan tiada lagi keperluan untuk perbelanjaan penginapan, pengangkutan, keselamatan fizikal dan kemudahan taraf tetamu negara. Kerajaan juga tidak pernah bercadang membeli kenderaan mewah untuk kegunaan pemimpin-pemimpin ekonomi APEC dan hanya bekerjasama dengan rakan strategik dalam penyediaan perkhidmatan pengangkutan. Walau bagaimanapun, memandangkan APEC 2020 akan diadakan secara maya, perkara ini tidak lagi berkaitan. Yang berhormat Tuan Yang di-Pertua, ada satu lagi perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Subang mengenai status terkini konflik perdagangan antara Amerika Syarikat dan China.
Begitu juga dengan Yang Berhormat Bangi berhubung dengan Readiness Assessment IR 4.0, Yang Berhormat daripada Ulu Selangor berhubung industri aeroangkasa. Saya pohon keizinan Tuan Yang Pertua untuk memberikan jawapan secara bertulis memandangkan kesuntukan masa pada pagi ini. Tuan Yang Pertua, saya ingin menegaskan bahawa MITI tekad untuk terus menerajui usaha meningkatkan daya saing negara di peringkat serantau dan global. MITI juga akan memainkan peranan yang aktif dalam platform pelbagai hala antarabangsa untuk memacu ekonomi yang lestari. Justru saya serta warga MITI dan agensi committed untuk terus berganding bahu dengan semua pihak untuk memulih, memperkukuh dan menjamin kemampanan prestasi ekonomi negara ke arah pencapaian kemakmuran bersama. Marilah kita bersatu demi negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Perdagangan Antarabangsa.